Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurihah binti Kasim, Pengetua SMK Sanglang. Okey, SMK Sanglang telah menerima pengiktirafan sebagai sekolah amanah pada 2019. Okey, dan berbagai kejayaan dah dicapai sepanjang kami menerima sekolah amanah ni. Okey, dan terima kasih kepada pihak MAEPS yang merupakan penyumbang dana terbesar untuk negeri Perlis. Okey, dan banyak kekuatan yang diterima terutamanya dari segi pedagogi guru. Guru lebih yakin semasa dalam kelas dan menggunakan berbagai teknik mengajar, terutamanya semasa pandemik. Okey, guru menerima berbagai latihan dalam bentuk ICT untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan. Okey, dan sepanjang tahun 2022 kita menyertai pertandingan di peringkat kebangsaan dan telah menjadi berjaya mendapat tempat ke-7 dalam pertandingan Best World Best Schools. Okey, dan semoga perjalanan sekolah amanah ni akan terus berjaya dan kita dapat meningkatkan terutamanya kemenjadian murid. Semua murid selepas sekolah akan lebih berjaya dan mempunyai kekuatan untuk kelangsungan di masa hadapan. Dan untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pihak MAEP yang memilih SMK Sanglang sebagai sekolah amanah. #09educators, #sekolah amanah Jamalul Lail, #together we achieve, #Sanglang Power. Sekian, terima kasih. Sampah organik seperti lebihan makanan, sayur dan kulit buah yang selama ini dibuang begitu saja menjadi lebih berharga kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang di Perlis. Sisa makanan dari kantin dan Dewan Asrama dikitar semula menjadi baja kompos yang pada akhirnya kembali digunakan pelajar untuk projek tanaman mereka di sekitar kawasan sekolah. Idea kreatif itu merupakan usaha guru dalam memupuk kemahiran baru kepada sekumpulan 58 pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI sekolah berkenaan. Projek berkenaan bermula sejak 2017 melalui kerjasama dengan pihak Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, Syarikat Konsesi Pembersihan Idaman dan Universiti Malaysia Perlis UNIMED. Usaha warga sekolah menjayakan projek itu membuahkan hasil apabila dianugerahkan sebagai pemenang inisiatif kompos kebangsaan 4 tahun lalu. Dah mendatangkan hasil untuk murid, terutama untuk kemenjadian murid, dan saya dah wawarkan kepada guru-guru dan juga waris untuk bersama-sama terlibat, terutamanya dalam memberikan sumber ataupun sisa makanan kepada murid PPKI. Berpegang pada prinsip tugas hari ini, kemahiran untuk esok, projek berkenaan dipimpin penolong kanan pendidikan khas sekolah itu, Cikgu Maizah Johar. Katanya setiap pelajar telah dilatih untuk menggalas tanggungjawab masing-masing bagi menjayakan projek itu. Tanpa culas, kumpulan pelajar PPKI itu mampu melaksanakan tugas mereka setiap pagi hari bersekolah sebelum masuk ke kelas. Pada hari cuti sekalipun, mereka datang secara bergilir bagi mengutip sisa makanan di asrama sekolah. Jadi Alhamdulillah lah tak ada yang
orang kata apa, tak mau buat semua tu. Jadi mereka suka melaku. Kerja ni kalau nak pergi ambil sisa dekat asrama, berebut-rebut. Sebab suka. Seronok bila pergi asrama berjalan 2-3 orang sembang, membentuk sikap sosial mereka, peluang mereka berinteraksi dengan kawan dan melaksanakan aktiviti yang menarik untuk mereka. Proses penghasilan baja kompos ini memakan masa sekitar 3 bulan untuk disiapkan. Bermula dengan pembuatan dan pemeraman air tapai, kemudian cecair itu digaul bersama sekam dan tanah hitam sebagai medium kompos sebelum dicampurkan bersama sisa makanan. Kesemua bahan itu disimpan di tempat tertutup sehingga berlaku proses penguraian dan sedia untuk dijemur. Bagi pelajar terlibat, ilmu dan kemahiran yang ada pada mereka kini akan digunakan untuk kegunaan sendiri dan jualan selepas tamat persekolahan nanti. Jual baca Lepas sekolah ni, try buat sendiri. Tapi ada try sikit-sikit tak buat di rumah? boleh. Dianggarkan lebih 20 kilogram baja berjaya dihasilkan dalam tempoh 3 bulan. Ketika ini, baja kompos itu digunakan untuk tanaman 35 pokok harum manis dan 42 pokok kelapa matak selain tanaman hiasan di sekolah. Baja kompos yang selebihnya dijual kepada warga sekolah dan penduduk setempat. Perancangan untuk pelajar PPKI yang seterusnya adalah berkolaborasi dengan pelajar asrama bagi menghasilkan minyak kelapa darah. Berbudi kepada tanah meski tidak menjanjikan pulangan lumayan, ia pasti tidak merugikan. Nikmat itu mulai dirasai sekumpulan 55 pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang di Simpang 4 Perlis. Dia selepas tanaman 35 pokok harum manis mereka membuahkan hasil dan kini dijual bagi memenuhi tabung PPKI untuk keperluan semasa. Project Based Learning, tanaman harum manis organik diusahakan sepenuhnya oleh kumpulan pelajar PPKI ini menerusi bimbingan guru mereka. Semuanya bermula dengan tanah kosong di belakang sekolah pada 2017. Aktiviti berkebun itu dijadikan program pendidikan luar kelas bagi melatih pelajar berdikari dengan menanam kemahiran serta minat terhadap bidang pertanian. Mereka sebenarnya mengusahakan tanah yang terbiar di sini, di mana kita dapat bantuan daripada Jabatan Pertanian, harga anak pokok yang rendah. Jadi korek tanah, tentukan keadaan tanah, tanam pokok, membuat sistem perpaipan di dalam setiap pokok ni, pada setiap pokok. Mereka yang laksanakan. Mungkin kita ada murid yang dah keluar, ada yang masuk, tapi semua adalah hasil usaha murid. Jadi kami untuk budak PPKI, kami guna bahan organik. Bahan organik kami guna baja organik, baja kompos yang kami buat sendiri. Kami gunakan sini, tak guna baja kimia. Jadi benda ini tak membahayakan pada pelajar kami kan. Jadi dia sebab organik. Bagi kumpulan pelajar, ini kali pertama mereka menuai hasil setelah 2 tahun terlepas musimnya akibat kekangan COVID-19. Untuk hari ini, hanya buah yang cukup 60 hari dipetik mereka. Selebihnya, tuaian akan dilakukan secara berperingkat. Kadang-kadang mai panggil apa, mai letak baja kompos tu, lepas tu kadang-kadang buaya mai siram ah. Itu lah. Hari ni dah boleh petik rasa macam mana yang kita tanam? Rasa bangga. Terdapat banyak buah yang dikelaskan pada grade premium kerana mempunyai berat dari 750 gram sebiji. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Naharuddin Othman yang juga turun ke lapangan bagi memantau kejayaan projek ini berharap ia dapat menjadi contoh kepada pelajar lain di kesemua 104 sekolah di seluruh Perlis. Kalau kita lihat yang pertamanya, dia ada kemahiran agriculture lah. Yang kedua, dia juga ada kemahiran entrepreneurship. Dan saya dipahamkan mereka juga memasarkan mempelam ni melalui internet. Jadi dia ada IoT dan ICT. Dan of course mereka ada komunikasi antara kawan-kawan, antara cikgu dan sebagainya. Dan tadi saya pun tanya tu, mereka boleh terang lah macam mana mereka jaga pokok dan sebagainya. Dan pada hari ini, pada saya, ini adalah event lah. Event yang mana mereka sama-sama memetik hasil dan menguruskan. Jualan harum manis dilakukan di peringkat sekolah dan masyarakat setempat. Bagaimanapun mereka telah menerima sekurang-kurangnya 100 kg tempahan buah dari pihak luar yang berminat.
Harga dijual mengikut pasaran semasa iaitu RM25 sekilogram.